Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Apa khabar semua murid-murid? Sudah seminggu kita tidak berjumpa. Ustaz berharap sehingga ke hari ini anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melindungi kepada kita semua daripada segala anasir-anasir jahat ataupun bala bencana yang menimpa di dunia ini. Jadi pertama sekali Ustaz mengucapkan selamat kembali di dalam pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini, yang di mana kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan Sirah Darjah 2, yang di mana kita akan masuk pada bab yang terakhir, iaitu bab yang keempat, perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda semua boleh tengok pada kitab Sirah Darjah 2 pada muka surat 23 sehingga muka surat 25. Kerana daripada muka surat ini tersebut, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar sebelum anda melaksanakan percutian selama seminggu pada waktu tersebut. Di mana pada waktu-waktu sebelum ini, kita dah belajar semua perkara berkaitan dengan bab yang ketiga, iaitu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kita dah kenal dan kita dah belajar apa yang terkandung dalam bab 3, di mana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3, iaitu ketika pada zaman usia kanak-kanak, dan yang kedua ketika pada usia remaja, dan yang ketiga ketika pada usia dewasa. Daripada 3 waktu tersebut, itulah kita dah kenal, kita dah belajar apa yang terkandung di dalam bab yang ketiga ini. Jadi sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada. Yang pertama, rujuk kitab Sirah Darjah 2 pada muka surat 15 sehingga muka surat 22. Ataupun boleh tengok pada video nota berkaitan dengan bab yang ketiga di dalam YouTube, di mana link-link tersebut boleh tengok dekat bawah video ini. Ustaz ada sediakan link tersebut di bawah ini. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan berkaitan dengan perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kita akan kenal dan belajar 2 perkara, iaitu yang di mana berkait rapat dengan perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali pada hari ini kita akan belajar bermula pada hari ini ialah berkaitan dengan adalah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah isteri-isteri tersebut dan apakah sejarah kehidupan isteri-isteri tersebut dan keistimewaan mereka. Yang itulah kita akan belajar bermula pada hari ini. Dan setelah kita belajar isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya nanti kita akan belajar berkaitan dengan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama sekali, Ustaz mengajarkan kepada anda, pertama adalah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin seramai 11 orang isteri. Kenapa Nabi boleh berkahwin seramai 11 orang isteri sedangkan kita ni tak boleh berkahwin lebih daripada 4 sekalipun? Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberi keistimewaan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin seramai 11 orang isteri. Jadi hakikat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini seramai 11 orang isteri ini adalah suatu kelebihan yang ada sebagai seorang nabi dan rasul, yang di mana Allah SWT memperkenankan keistimewaan tersebut. Jadi siapakah isteri-isteri Nabi tersebut, di mana seramai 11 orang adalah seperti mana di dalam gambar ini. Jadi anda semua boleh lihat gambar nama-nama isteri Nabi daripada nombor 1 sehingga nombor 11. InsyaAllah Ustaz akan menjelaskan kepada anda semua satu persatu berkaitan dengan isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kita akan tengok pada nombor pada isteri yang pertama.
iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi siapakah Khadijah binti Khuwailid ini murid-murid? Iaitu Khadijah binti Khuwailid adalah seorang isteri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada 11 orang isteri yang Nabi kahwin, Khadijah binti Khuwailid inilah isteri pertama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun. Iaitu pada waktu tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Iaitu ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, baginda berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, yang di mana Khadijah sendiri berumur 40 tahun. Dan mereka semua ini bersama-sama mendirikan rumah tangga selama 25 tahun. Sehinggalah pada bulan Ramadan selepas 25 tahun tersebut, beliau meninggal dunia pada ketika Khadijah berumur 65 tahun. Jadi setelah 25 tahun mereka mendirikan rumah tangga sama-sama, pada umur 65 tahun Khadijah binti Khuwailid telah meninggal dunia pada bulan Ramadan tersebut. Jadi apakah sumbangan Khadijah dalam dunia Islam? Memandangkan Khadijah binti Khuwailid ini adalah isteri pertama Nabi SAW, itu memang pasti. Tapi apakah sumbangan-sumbangan lain yang Khadijah boleh beri di dalam dunia Islam adalah beliau adalah seorang wanita pertama yang memeluk agama Islam, iaitu ketika mana Nabi Muhammad SAW telah mendapat wahyu yang pertama dan dilantik sebagai seorang rasul. Pada waktu tersebut itu jugalah Sayyidatina Khadijah adalah orang yang pertama sekali memeluk agama Islam, dan juga orang wanita yang pertama sekali memeluk agama Islam. Yang kedua, beliau semenjak Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai seorang rasul, beliau jugalah yang membantu Nabi dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Jadi di kala masa Nabi Muhammad SAW melalui cabaran pahit getir dalam menyampaikan dakwah Islamiyah di kota Mekah pada waktu itu, Sayyidatina Khadijah itulah orang yang bertanggungjawab membantu bersama dengan Nabi, bersama-sama menyebarkan dakwah Islamiyah. Dan pada waktu tersebut, bantuan tersebut, Sayyidatina Khadijah sanggup mengorbankan segala harta dan kepentingan diri, yang di mana beliau mengorbankan segala apa-apa saja demi untuk agama Islam. Seperti contoh, ada satu masa di mana kaum muslimin telah diboikot, di mana kaum muslimin telah dihalau oleh orang kafir Quraisy keluar daripada kota Mekah sepanjang waktu boikot tersebut. Dan pada waktu itu orang muslimin Mekah berada dalam kesusahan. Pada waktu itulah Sayyidatina Khadijah sanggup mengorbankan segala harta dan kepentingan diri dia untuk membantu kaum muslimin yang telah dihalau pada masa itu. Itu adalah sumbangan besar dia. Yang keempat, beliau juga menyumbang, di mana beliau melahirkan zuriat kepada Nabi Muhammad SAW, yang di mana Sayyidatina Khadijah melahirkan anak kepada Nabi Muhammad SAW seramai 6 cahaya mata, iaitu 6 anak, yang di mana beliau melahirkan tersebut zuriat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat-empat sumbangan inilah yang menjadikan Sayyidatina Khadijah ini adalah pilihan utama hati Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW sangat sayang pada Sayyidatina Khadijah, sehingga apabila beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW terus berada dalam kesedihan yang amat, kerana isteri baginda yang disayanginya telah pergi buat selama-lamanya. Jadi walaupun begitu, ada satu perintah Allah SWT yang di mana baginda boleh berkahwin
berkahwin lain selain daripada Sayyidatina Khadijah selepas kewafatannya. Jadi siapakah isteri-isteri tersebut yang lain selain daripada Siti Khadijah itu nanti kita akan ceritakan pada lain hari. Di mana Ustaz menjelaskan kepada anda secara ringkas berkaitan siapakah isteri Nabi yang pertama di dalam perkahwinan Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada itu, maka itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Secara ringkasnya, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga faham siapakah isteri pertama Nabi Muhammad SAW dan apakah sumbangannya dalam membantu Rasulullah SAW dalam kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi itu saja. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.